Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan kepada pensyarah Encik Muhammad Fazli bin Ali dan rakan-rakan sekumpulan saya. Pada kali ini, kami berempat ingin membentangkan tentang tugasan 3 bertajuk Laporan Projek Reka Bentuk Rangkaian dalam subjek SHPP 1032 Seksyen 2 iaitu Telekomunikasi dan Rangkaian Komputer. Terlebih dahulu, saya ingin memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama, iaitu Zulaika binti Zulkarnain. Yang kedua, Al-Khawarizmi bin Zulkifli, iaitu diri saya. Yang ketiga ialah Amira Ain Nazihah binti Abdul Habjiz. Yang keempat ialah Nurdina binti Charma. Seterusnya, saya memberikan laluan kepada saudari Zulaika. Okey, pengenalan syarikat. Okey, Next Innovation Property Sendian Berhad, dia merupakan sebuah syarikat Bumi Putra yang telah ditubuhkan pada 10 Mei 2019. Ia telah berdaftar dengan pendaftaran syarikat bernombor 1326230P. Ia menyediakan dan menawarkan perkhidmatan pembekalan kerja-kerja kejuruteraan sivil kepada jambatan kerajaan dan sektor swasta. Ia ditubuhkan untuk aktif dalam sektor perindustrian, pembangunan dan komersial Malaysia yang mampu bersaing dengan rakan Bumi Putra dalam dunia perniagaan yang lebih kompetitif. Perkhidmatan kejuruteraannya seperti electrical mechanical, perkhidmatan pengurusan, ejen insurans, ejen hartanah, membekal dan menjual bahan binaan, perkhidmatan membersih kawasan dan bangunan dan perkhidmatan pengangkutan bengkel serta kenderaan. Seterusnya, saya serahkan kepada presenter yang kedua, iaitu Nurdina. Yang kedua adalah susunan atur rangkaian dan pelan pejabat tersebut. Okey, ini adalah pelan pejabat bagi syarikat tersebut. Seterusnya adalah pelan susun atau rangkaian syarikat tersebut. Okey, yang ketiga adalah topologi pelan rangkaian pejabat. Topologi yang digunakan oleh pelan rangkaian pejabat tersebut adalah topologi bintang. Apakah itu topologi bintang? Topologi bintang adalah direka bentuk dengan setiap nod seperti stesen kerja, pencetak komputer riba, pelayan dan lain-lain. Disambungkan terus ke peranti pusat yang dipanggil suis rangkaian. Setiap stesen kerja mempunyai kabel yang pergi daripada network interface card NIC ke suis rangkaian. Antara kelebihan menggunakan topologi bintang adalah yang pertama, wayar mudah dipasang. Yang kedua, tiada gangguan pada rangkaian apabila menyambung atau mengalirkan keluar peranti. Dan yang ketiga, mudah untuk mengesan kerosakan atau mengeluarkan salah satu peranti. Dan yang keempat adalah prestasi rangkaian lancar dan cepat kerana diuruskan oleh switch. Seterusnya adalah kekurangan menggunakan topologi bintang. Yang pertama, ia memerlukan kabel yang lebih panjang daripada topologi bus linear. Yang kedua, jika peranti rangkaian penyambung suis rangkaian gagal, nod yang dipasang dilumpuhkan, dia tidak boleh mengambil bahagian dalam komunikasi rangkaian komputer. Yang ketiga, ia lebih mahal daripada topologi bus linear kerana kos peranti penyambung iaitu suis rangkaian. Berikut adalah contoh susunan topologi bintang yang digunakan oleh syarikat tersebut. Seterusnya saya memberi alih kepada saudari Leika untuk perkasan rangkaian. Okey, bagi perkakasan rangkaian pula terdapat pelbagai jenis. Sebagai contoh yang kami gunakan dalam syarikat ini adalah router. Router ni merupakan perkakasan pakar dalam penghantaran paket data melalui rangkaian dan memilih jalan yang terbaik dalam rangkaian bagi perjalanan juga penghantaran paket data ke destinasi. Okey, bagi switch pula, switch ialah sekeping perkakasan yang digunakan untuk mencipta rangkaian berwayar dari komputer ke komputer dan perkakasan lain. Seterusnya, twisted pair cable. Twisted pair ni ialah sejenis kabel yang biasa digunakan dalam dunia rangkaian komputer yang boleh menyambung perkakasan dan rangkaian komputer. Seterusnya, server. Server ialah pelayanan merupakan sejenis program atau peranti komputer yang menyediakan perkhidmatan kepada program komputer lain dan penggunaannya yang dikenali sebagai klien.
Bagi modem pula, modem ialah peranti komputer yang melakukan proses menukar isyarat digital yang dihasilkan oleh komputer kepada isyarat bentuk gelombang supaya ia boleh dihantar melalui talian telefon dan begitu juga sebaliknya. Seterusnya, rangkaian komputer peribadi atau dikenali sebagai PC ialah sekumpulan komputer yang menggunakan set protokol komunikasi melalui interkoneksi digital untuk berkongsi sumber yang terletak atau disediakan oleh nod rangkaian. Yang terakhir sekali adalah fiber optic cable, iaitu kabel gentian optik ialah peranti yang serupa dengan kabel akan tetapi mengandungi satu atau lebih gentian optik yang membawa cahaya. Seterusnya, saya serahkan kepada Al-Khawarizmi untuk menerangkan tentang anggaran kos. Okey, balik kita kepada anggaran kos. Anggaran kos yang terlibat secara keseluruhan untuk pejabat ini adalah seperti tertera, iaitu berjumlah RM37,158.5 sen. Okey, yang pertama adalah berkaitan dengan router. Di sini harganya SSRT, iaitu harga dia RM479. Balik pada switch, ini jenis switch yang digunakan lah, dia sesuai untuk jenis pejabat ini. Seterusnya twisted pair cable iaitu kategori 6, berharga RM490, iaitu RM7 per meter. Seterusnya server gunakan Dell PowerEdge T20. Seterusnya modem. Balik yang ke-6 pula rangkaian, iaitu rangkaian komputer peribadi PC. Iaitu satu set tu berharga RM1,900. Jadi berdasarkan pelan pejabat tadi ada 6 PC. Seterusnya fiber optic cable. Balik kita pada processor, scanner juga ada, dan akhir sekali ialah printer. Okay, next. Seterusnya perisian rangkaian. Okay, perisian rangkaian yang dapat kami melakukan teliti, iaitu network storage software. Okay, NAS komputer khusus yang dibina untuk memegang satu atau lebih pemacu storan dan dibina dalam kaedah yang logik berkelebihan yang dikenali sebagai konfigurasi RAID. Teknologi NAS yang digunakan pakai ialah AS1102T kerana ia memberikan peningkatan perkhidmatan fail kepada akses data yang lebih pantas dan konfigurasi yang mudah. Okey, ini antara kebaikan dan kekurangan peranti rangkaian ni. Okey, boleh lihatlah kat sini ada tiga kebaikan dan 3 kekurangannya. Okey, next. Okey, ini software asset management. Software asset management ataupun perisian pengurusan aset ialah merupakan salah satu strategi perniagaan yang digunakan bagi menuntut segala belanjawan serta memaksimumkan penjimatan dengan mengawalnya secara aktif. Ia juga mengautomatifkan perolehan pengguna dan juga pengguna lesen perisian. Ia juga bagi memastikan untuk pengurangan kos IT dan juga perisian. Perisian pengurusan aset yang digunakan adalah Manage Engine Asset Explorer. Okey, ini antara kelebihan dia dan kekurangannya. Boleh lihatlah di slide ini. Seterusnya, penghantaran media. Okey, saya berikan laluan kepada saudari Amira Nazihab. Saya akan mulakan pematangan ini dengan penghantaran media. Boleh ke next slide. Bagi penghantaran media, kami mempunyai 5 format media, iaitu penghantaran tradisional pejabat. Yang pertama sekali, twisted pair copper yang digunakan untuk telefon suara analog. Yang kedua, coaxial cable. Yang ketiga, gelombang mikro. Yang keempat, satelit dalam konteks aplikasi pembawa. Dan akhir sekali ialah fiber optik. Seterusnya, akses internet. Baiklah, bagi akses internet yang digunakan bagi pejabat ini adalah jenis Unify, iaitu Unify adalah merupakan perkhidmatan Telekom Malaysia yang menyediakan akses internet, VoIP dan IPTV kepada pelanggan kediaman dan komersial di Malaysia melalui rangkaian gentian ke rumah untuk unit perumahan individu dan VDSL 2 untuk bangunan terbilang tingkat. Seterusnya, pakej Unify yang digunakan pakai adalah 24 bulan kontrak. Hal ini adalah bagi memudahkan urusan kepada pejabat Next Innovation Properties Sdn Bhd untuk terus kekal komited dalam melaksanakan tugasan harian mereka dengan menggunakan rangkaian internet. Justru dengan itu, ia mempunyai liputan 800 Mbps yang mengandungi free mesh Wi-Fi dan juga Unify Plus TV Box. Ia adalah tidak terhad kepada bilangan pengguna dalam satu masa sehingga boleh mencecah lebih dari 10 ahli pengguna.
Seterusnya, kami beralih kepada pembentangan cadangan penambahbaikan bagi pejabat ini. Bagi cadangan penambahbaikan, kami mendapati dua penambahbaikan yang perlu dilakukan. Yang pertama sekali ialah penaik tarafan pada ruang server, iaitu dengan membuat bilik khas dan memasang alat pengasah asap dan haba serta alat pencegahan. Seterusnya, memasang pendingin hawa. Tujuan pendingin hawa ini dipasang adalah memastikan untuk mengelakkan sebarang kebakaran ataupun overheat yang berlaku di dalam bilik server. Seterusnya ialah peningkatan kawalan keselamatan. Bagi peningkatan kawalan keselamatan, yang pertama sekali ialah dengan menambah bilangan kamera litar tertutup atau CCTV dan juga menyediakan ruang khas untuk tetamu. Sekian sahaja pembentangan kami pada hari ini. Sekian, terima kasih.